Ada pun semata-mata telinga yang menjadikan dengar, ada pun semata-mata yang menjadikan lihat, tidak berkait dengan kuah yang Tuhan jadikan di telinga dan mata. Itu kafir ijma' ulama. Imam tidak sah, kekal neraka selama-lamanya. Kalau bertaubah kemudian semayang, puasa, zakat, haji kena qada kembali. Ya, tu. Kalau semata-mata telinga yang menjadikan dengar, semata-mata mata yang menjadikan lihat, yang tidak berkait dengan kuah yang Tuhan letak di telinga di mata, itu kam munfasil pada perbuatan. Itu kafir ijma' ulama. Hak muttasil ni dia ada sakut dengan Allah. Kuah di telinga Allah yang jadikan, kuah di mata Allah yang jadikan. Lepas tu siap kerja Allah. Kuah di telinga di mata itulah yang bekas pula pada dengar dan pada lihat. Hak ni hak bercanggah dengan ayat kullu yaumin huwa fi sya'an yang kita baca dah terdahulu surah Ar-Rahman ayat yang 30 tu. Allah Ta'ala pada setiap masa di dalam pekerjaan, dalam urusan, semua pekerjaan Allah Ta'ala berlaku. Kalau Allah letak kuah di telinga, Allah letak kuah di mata, kuah di telinga yang menjadikan dengar bukan Allah, kuah di mata menjadikan lihat bukan Allah. Di masalah tu Allah tak ada kerjaan lah untuk dengar dan lihat kita. Jadi bukan Allah khaliqu kulli syai', bukan Allah yang menjadikan segala perkara. Tak. Allah menjadikan kuah di telinga, siap kerja Allah. Allah menjadikan kuah di mata, siap kerja Allah. Yang jadi dengar lihat, makhluk tu lah, makhluk tu. Kuah tu makhluk Allah, makhluk pula ambil peranan Tuhan. Tu muttasil, dia pada berhubung, bekerjasama. Hak munfasil ni tak ada kena-kena dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah tu buat kerja Allah. Dengar perbuatan telinga semata-mata, lihat perbuatan mata semata-mata. Tak berkait dengan perbuatan Allah. Allah hanya setakat tahu, Allah hanya setakat lihat. Berlakunya dengar, berlakunya lihat, tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah sama sekali. Itu kam munfasil, berasingan daripada perbuatan Allah. Itu kafir ijma' ulama. Imam tidak sah. Tetapi pada zahirnya macam mana? Pada zahirnya macam mana? Telinga kita, mata kita, itu pada zahirnya, pada zahirnya. Dan pada cakap pun begitu juga. Pada cakap pun begitu juga. Pada zahir pun begitu juga. Pada cakap begitu juga. Telinga mata, telinga mata, zahir telinga mata juga. Tak. Dengar tu Allah buat, gaib. Dapat lihat ni, tak sah lihat ni, Allah buat. Ni nak kenal Allah Ta'ala. Ni tak sah beliau manusia dengar ni, Allah buat. Saya tak sah beliau manusia nak lihat nampak ni, Allah buat. Itulah Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan. Hak dia belakalah. Itu Rabbil Alamin. Tauhid rububiyah ni kalau kita sifat 20, wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan. Nak kenal Tuhan. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Dia bayangkan berapa beliau yang dengar. Manusia dengar, jin dengar, malaikat dengar, binatang dengar. Siapa buat? Allah buat. Dan makhluk tu ramai mana? Tak kira beliau triliun pun. Itulah Rabbil Alamin. Manusia nampak, jin nampak, malaikat nampak, binatang nampak. Nampak siapa buat? Allah yang buat. Bilion, trilion tak kira lah. Itu nak kenal Allah Rabbil Alamin, Tuan bagi sekalian alam. Ini pegangan kita. Saya mengajar selama ni, saya tidaklah tanya-tanya, tak ada. Cuma yang biasanya yang saya terjumpa orang yang
Saya tak pernah dengar. Tapi biasalah orang ni kadang-kadang dia mari taubat sungguh-sungguh dan dia terima kasih sungguh-sungguh. Dia cerita kadang-kadang hak dahulu dia pegangan macam mana. Hak biasa saya sebut dah, kalau kita berpegang-pegangan salah, tak cerita pada siapa-siapa, kita bertaubat dengan Allah, kita perbanyakkan kesyukuran kepada Allah, dan kita usahakan anak cucu kita tidak mengulangi pegangan yang salah. Jangan cerita pada siapa-siapa. Tapi orang ni dia kadang-kadang dia gitu. Baru dia kejut dah lama kini dia ingat ke beret. Rukun iman ngapa? Tu disebut semua tu. Rukun iman ngapa tu budak tadika. Fardhu ain, memang fardhu ain, memang kita akan ajar nak kita ngapa rukun iman. Ngapa hukum Islam, ngapa hukum semayang, ngapa hukum wuduk. Tu suruh ngapa belaka. Tapi itu fardhu ain. Tapi budak tadika, bukan kalau rendah. Dia pakai wah ngapa tu siapa ketua-tua, pakai ilmu tadika. Dia kata belajar dah fardhu ain di sekolah. Ni saya biasa dah ulang. Memanglah belajar dah fardhu ain di sekolah, tapi fardhu ain tahap ABC. Ini diakui oleh orang yang mengajar di sekolah sendiri. Diakui oleh orang mengajar di sekolah sendiri. Yang akhirnya dia kata saya sendiri yang mengajar pun baru nak mengaji semula fardhu ain, dia kata. Tu. Hak mengajar ni dia kata saya pun daripada sekolah rendah, sekolah menengah ambil jurusan agama, balik Timur Tengah mengajar agama di sekolah rendah, sekolah menengah, saya pun tak lepas fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Lepas tu hak ustaz pun tidak, apa pun tidak, saya lulus dah fardhu ain, saya beres dah fardhu ain. Kalau kita kata tok tak apalah, bunyi sekali dah orang Terengganu kan. Tok Allah perasan sungguh ni. Dan ni orang mengajar ni, saya sendiri masuk pondok, tak ada pun nak masuk pondok. Bukan masuk pondok, dah duduk di Fedah Bukit Bading, sekolah rendah. Petang sekolah agama rakyat 2 jam tiap-tiap hari. Sekolah betul-betul lah, pakai baju betul-betul. Sekolah rendah pagi luar pendek, kalau orang berat petang luar panjang. Tu beza dia. Pagi tu luar pendek lah, tak suka lah. Orang tua lagi kalau menengah luar pendek zaman dulu polis luar pendek. Kalau orang tua dulu saya lah, tak sedap cakap lah. Kalau muda dia saya tu lain cerita lah. Kita orang lelaki kalau pendek, budak puan pakai skirt tutup luar dalam sikit je. Angin kebah nampak warna luar dalam. Gitu je, tak ada cerita lah. Makji pun senyum seorang gitu je lah. Lepas tu mandi sungai telanjang pun tak apa, tak kosek. Bukan sebab zaman dulu kita tak ada maklumat pelik-pelik. Zaman dulu kita tak tahu lelaki perempuan tu dia ada tak tahu, tak reti mana jahannam tu, tak reti. Sekarang ni kalau rendah boleh berlaku zina. Sekarang dia punya masuk maklumat pelik-pelik. Kita dulu tak ada, TV pun tak ada, kita tak reti. Jadi bila sekolah agama rakyat dah tiap-tiap hari, lepas tu tingkatan 1 masuk sekolah agama terjiring. Kalau agama tu terpilih, bukan semua boleh masuk, dia dipilih lah. Hak perisa pilihan Darjah 5 tu dia dipilih. Sekolah lah setahun. Kalau agama ada ni setahun. Cuti penggal ketiga sebulan lebih. Kira balik rumah saja. Gitu pang ngaji pondok gitu pang je. Gitu pang. Maknanya kalau kira tu nak tambah je lah. Nak tambah. Dah sekolah Arab lagi, masa sekolah rendah ngaji agama, kalau agama rakyat tu sebenarnya ngaji agama. Kalau mendengar agama pula. Masa saya duduk kalau mendengar agama tu pakai serban dah. Saya bukan pakai serban pondok, saya pakai serban tingkatan 1 sekolah mendengar Arab tu je. Abang-abang duduk asrama tu pakai serban. Jadi belajar dengan abang-abang tu lah, bukan pakai serban pondok, bukan.
Masa tu duk balah dengan cikgu dah. Pergi sekolah tak mau pakai sokok, nak pakai kopiah. Mana boleh sekolah dengan pakai sokok. Masa tu lah. Jadi pergi pondok semata-mata nak tambah isi masa. Masuk pondok, cerita bab pegangan, gelak gambar. Cerita bab semayabang, gelak gambar. Tak ada. Akhir buat putusan, berhenti tu, duduk pondok. Itu dia. Mak ayah pula, support, sokongan. Masa tu kau faham-faham lah. Kiri kanan tu kena balung lah. Nak makan apa, gelak masa depan. Macam-macam lah. Sebab masa tu, masa kalau harap tu jiring, kampung saya 2 orang saja boleh masuk. Saya seorang, lepas tu budak puang seorang. 2 orang je boleh masuk. Berhenti je. Cikgu beri saya tempoh sebulan. Saya kata saya nak berhenti. Cikgu beri tempoh sebulan, kosong bulat. Dia tak potong nama. Dia nak pujuk. Bulat. Akhir nak jumpa juga. Jumpalah. Saya kata saya nak berhenti, saya nak duduk pondok. Gitu je. Cikgu pujuk lah. Akhir ustaz kata warna, ngaji pondok bagus, tapi jangan sekat jalan. Jangan sekat gitu. Dia kata ngaji pondok sangat bagus, tapi kena semangat kuat, ujian dia banyak, jangan sekat jalan. Kena belajar sungguh-sungguh. Okey. InsyaAllah lah dia kata. Lepas tu pun baru potong nama. Sebulan. Bukan nak duduk pondok. Cuma nak tambah ilmu. Nak tambah apa? Ilmu tak ada. Betul lah kalau orang dia beranggapan ilmu sekolah dia tu faham lah. Sedar diri molek. Ustaz yang mengajar sendiri pun sekarang ni sedar dah, mereka sentiasa menambah ilmu, belajar balik fardhu tauhid, mereka tasawuf. Yang mengajar kalau menengah ni datang je dengan saya ni bukan mengajar di Terengganu, mengajar di luar-luar. Mari Terengganu semata-mata nak berjumpa, minta izin lah begini. Mana dia pun baru nak mendalami semula ilmu fardhu ain, terutama sekali ilmu tauhid. Ilmu tauhid pun tak lepas. Ada ni. Ilmu tauhid tak lepas, tak ada tutup buku lah. Ada ni. Maka ustaz-ustaz ni lah dia inisiatif dia mengajar tu lebih daripada hak sukatan. Kemudian dia sentiasa peringatkan pada pelajar dia, jangan rasa cukup ilmu agama yang ada di sekolah ni. Sebab ilmu agama di sekolah ni bukan teras, bukan mata pelajaran teras, hanya tempelan sahaja. Yang dikatakan dahulu boleh diganti dengan mata pelajaran lukisan, boleh ditukar dengan mata pelajaran lukisan. Bukan teras, hanya tempelan sahaja. Kita semua sekolah belaka, tua muda sekolah belaka. Kalau ilmu fardhu sekolah cukup, majlis surah tak payah. Maghrib ni kita buat apa? Kita berzikir, kita semai sunat, kita baca Quran. Dan kita Adatus Salikin, maghrib ni bukan belajar. Maghrib ni semayang sunat awabin 20 rakaat, 12 rakaat. Maghrib ni baca Quran, maghrib ni berzikir, maghrib ni berselawat. Tak payah buat kelas. Kalau betul lah mata pelajaran agama di sekolah beres fardhu ain, tak payah buat kelas. Ini waktu untuk beribadat. Maghrib waktu beribadat, bukan waktu belajar. Tapi kenapa pihak majlis surah dia usahakan juga, sebab sedar sangat-sangat hak sekolah jurusan agama dah sekalipun, boleh jadi ustaz dah sekalipun, kalau dia tak cari kat luar tak lepas. Melainkan kalau di sekolah dia cari kat luar, dia cari guru-guru kat luar, dia pergi majlis surah. Kalau dia pergi luar negara, dia cari syekh-syekh kat luar ni, bukan hanya dalam universiti dia saja. Ni barulah ada ilmu. Ni baru ada ilmu. Dia pergi Mesir contohnya, kuliah, tapi dia mengaji dengan syekh-syekh kat luar. Ni kadang-kadang pelajar-pelajar foto ni pergi Mesir pun semua laku, jadi tu guru kan. Pondok di foto ni dia pergi Mesir, dia akan jadi guru kan. Budak mana belajar? Budak Malaysia kita kan. Kalau seumpama tu barulah berilmu. Kalau semata-mata harap hak dalam tu kena sedar molek lah. Sebab kita ni pendidikan sekular. Faham? Faham. Tapi tak boleh sebut. Marah dia orang tu sekular tu. Begitulah.
Cuma ada penambahbaikan gitulah. Dia adalah penambahbaikan, tapi tak cukup. Sebab masa tidak mencukupi. Itu pun ustaz-ustaz sendiri pun dia berusaha untuk menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang ustaz. Sebab nak melahirkan anak murid yang dapat ilmu yang bermanfaat. Maka ustaz tadi akan dapat pahala yang berpanjangan. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang lebih bermanfaat. Tapi kalau ilmu tu tidak didahulukan dengan ilmu tauhid, apa ilmu sekalipun ilmu agama tidak ada manfaat. Ada ni. Pekoh tinggi mana pun, tasawuf tinggi mana pun, ilmu syariat agama ni, tauhid tak lepas, tidak ada manfaat. Bukan kata yang mengajar tak dapat paling berpanjangan, yang mengajar sendiri pun akan dipersoalkan di padang mahsyar. Ajar bab pekoh, ajar bab tasawuf, tauhid mana? Yang mengajar akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Biasa dah molek. Jangan kita berasa pandai dah, cukup dah, beres dah. Sebut kata belajar fardu ain, orang kata kita jahil tu. Lalu dah. Ya masalahnya hak cakap gini ni orang majlis surat. Kalau orang hak dunia semata-mata tu payah nak cerita hak tu. Hak dah majlis surat. Ilmu fardu ain dia pakat lari balik. Majlis surat. Tapi bukan sini lah. Dia. Kalau sini aja tu pulah telinga lah. Aja. Kalau ada gitu pulah telinga lalu je. Pegang. Counseling. Minum air tawar banyak sikit. Ini je. Kalau ada sungguh gitu je. Minum air tawar banyak sikit. Tak tahu mana hak wajib, mana hak tak tahu paleko ni orang panggil. Nak pergi cari dak dah. Cari dok dah. Orang mari mengajar lari senyap seorang tak apa, lari buat musuh pula. Buat musuh, kemudian minta maaf pula. Minta maaf. Kata macam-macam. Tapi lama-lama dengar Allah salah sungguh. Minta maaf lah pula sebab kata macam-macam dah. Kadang-kadang orang kata berat-berat juga. Dah mari tekan bab akidah. Macam kita ni jahil ilmu tauhid. Kita beriman dah budak lagi dia kata. Cerita bab pegangan 1, 2 tak betul. Cerita perkara jahat, qada-qada, likut awal-awal. Likut awal-awal. Pada ni. Habis tutup buku lalu dah tu. Akidah sesat. Tapi balik pada hakikinya, bahagian masing-masing. Gitu je lah. Tapi saya tak akan tanya. Tapi saya tengok ada ustaz mengajar dia tanya. Saya tak mau tanya takut. Dia tanya tu lah. Ada ustaz yang dia boleh masuk sekolah menengah yang berasrama penuh. Orang ada kedudukan lah, ada nama apa semua. Dia boleh masuk sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah berasrama penuh lah, sekolah sains ke, sekolah apa ke, sekolah hak elit panggil dah, sekolah hak itulah. Tanya bab akidah go, ikutlah. Tak ada, dah budak tu tak ada. Tapi dia tanya budak jawab. Ni limpali lah tukang tanya pula. Kalau saya tak tanya, saya beri je. Sebab apa? Kalau tanya jawapan tu kalau okey tak apa, jawapan tu berat, jadi ada ni. Ni orang cerdik pandai belaka ni. Orang cerdik belaka ni. Tanya bab akidah tak lepas. Ada. Sekolah lah kan ni sekolah. Kita bicara sekarang ni semuanya hak gaib belaka. Gaib belaka. Ini allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Beriman kepada gaib. Beriman kepada gaib. Dengar kita ni Allah buat gaib. Nampak kita ni Allah buat gaib. Keluarnya perkataan di lidah ni Allah buat gaib. Zahirnya telinga lah. Telinga molek boleh dengar. Cuba panggil apa? Tutup telinga.
Tekuk telinga. Kau panggil apa ni? Tekuk apa? Ha? Tekuk ke tutup itulah. Cuba tekuk telinga. Dengar. Tak dengar. Buka, dengar. Dengar. Mata pun sama. Kelopak mata cuba pejam. Gelap. Buka. Nampaklah. Buka lampu pula. Terang. Tapi kalau kelopak mata kita tutup, gelap gelemak. Gelemaklah dok. Ke gelap katu. Gelap gelemak ke gelap katu? Gelap gelemak. Bukan gelap katu. Gelaplah tu kita tutup kelopak mata. Buka kelopak mata, terang dengar cahaya lampu. Gelap ke terang ke perbuatan Allah. Bukan perbuatan kelopak mata, bukan perbuatan kuah yang Tuhan jadikan di orak di mata, dan bukan cahaya lampu yang berbekas. Semuanya perbuatan Allah. Ada? Itu bukan gaib. Gaib. Tapi kalau nak cerita pegang gaib ni, sebut semua orang boleh sebut. Sebut semua orang boleh sebut. Ni orang cakap. Sekiranya berlaku qada qadar, sebut. Sekiranya berlaku qada qadar. Qada. Kita sini dak. Qadar qada sini dak. Sekiranya berlaku qadar qada. Sekalian yang berlaku qadar Allah tentukan pada azan. Siap-siap dah. Qada Allah yang perbuat. Allah yang perbuat. Semua berlaku siapa buat? Allah yang buat. Dah, sudah. Dengar Allah buat. Nampak Allah buat. Keluar suara Allah buat. Gerak diam Allah buat. Semua Allah buat. Tapi sebut perkataan sekalian qada-qada. Pegangan tak ada. Terti pegangan. Atau bila tanya, apa yang Allah perbuat sekarang? Saya nak jawab. Faham Allah perbuat sekarang. Itulah planet-planet bergerak berapa Allah buat sekarang. Dah nak di kita ni. Apa yang Allah buat sekarang? Semua yang berlaku di kita ni Allah buat belaka. Itulah perbuatan Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'. Semua perbuatan Allah. Sekarang ni aurah kita tertutup ke tidak? Tertutup. Allah yang buat, bukan kain yang buat. Semua perbuatan Allah. Tidak terkecuali pun sebesar zarah. Makhluk. Tidak ada sebarang peranan. Makhluk lemah. Fatih Mazali menyatakan bahawa dari kitab Arba'in fi Usuluddin, jikalau berhimpun dengan manusianya, dengan jinnya, dengan malaikatnya, dengan syaitannya, berhimpun sekalian, kata Imam Ghazali, untuk menggerakkan ataupun mendiamkan satu benda yang sebesar zarah sekalipun, nescaya lemah. Berhimpun sekalian manusia, jin, malaikat, syaitan, hanya untuk menggerak dan mendiamkan satu benda yang hanya sebesar zarah, nescaya lemah. Satu yang berlaku kesemuanya qada, perbuatan Allah. Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan. Yang berlaku ni di kita ni saat-saat, semuanya perbuatan Allah. Memanglah Allah letak kuah di telinga, letak kuah di mata, letak sifat kalam di lidah. Tapi dengar, lihat, keluar perkataan, semuanya qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tak bekas sama sekali. Apa makhluk? Ni, kuah di telinga, makhluk. Kuah di mata, makhluk. Makhluk tak bekas. Mana makhluk? Ni, kain baju ni makhluk. Makhluk ni kain baju ni boleh menutupi aurah? Tak boleh. Tertutup aurah Allah yang buat. Bukan kalau berpegang dengan semata-mata kain ni yang menutupi aurah, yang tidak berkait dengan kudrah iradah Allah, kafir ijma' ulama, imam tidak sah. Di sini ni rebah ni. Ini orang panggil jerit lanai. Ini bab imam, bab akidah ni. Kalau bab pekoh tu, gitulah bab pekoh ni. Ada orang kata, ustaz kalau ngajar bab pekoh, kita dengar sedap kot, dia kata. Sepik-sepik luah. Sepik-sepik luah.
Kalau bab tauhid ni sepik-sepik pakai. Dah nak gimana? Dah gitulah. Tauhid dia gitu. Pekoh kan? Allah beratnya, tak sah selama saya buat. Tiba-tiba luah pula. Masalah kata sah je. Tak batal pun, makruh je. Sepik dah tu, luah balik. Dia kata, tapi kalau tauhid, kau dah sepik, habis. Tak ada sepik-sepik dah, mati terus. Tak ada. Jadi walaupun kita ni cerita samak basar pada yang baharu pun, kita pergi pada bab pegangan. Kuah-kuah tak payah bekas sama sekali. Yang kita baca hak tadi satu satu. Hak tu hak sifat basar. Sifat 40 pula hak sifat mustahil. Lawan kepada keesaan pada perbuatan. Sifat mustahil lawan kepada keesaan pada perbuatan. Hak tu sifat 41 tu. Dia datangkan sifat wajib, dia datangkan sifat mustahil. Diulangkan balik pula dengan kan muttasil dengan kan munfasil. Dia ada cerita di bawah tu musyaf 41, baris yang ke-9 daripada bawah 41. Dan hanya senya berbekas ia dengan kuah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya. Di atas sikit musyaf 41 daripada bawah, baris yang ke-10. Bab yang ke-10 daripada bawah. Bagi ambil daripada 12 daripada bawah. Maka barang siapa mengiktikadkan bahawa sesuatu ada sebab yang beradah. Ya beradah lah. Telinga dengar, mata nampak, sebab yang beradah. Api, panah, hangus, pisau, tajam, putus, nasi, kenyang, air dan dahaga, itu sebab yang beradah. Mau berbekas dengan tabiahnya, artinya dengan zatnya, zat segala sebab yang beradah tu, maka tiada khilaf ulama pada kufurnya, yakni muafakat segala ulama pada kufurnya, ijma' kafir orang ni. Sebab yang beradah, sebab yang beradah, adah nak sama-sama lah. Telinga dengar, mata nampak, itu sebab yang beradah. Kalau api, panah, hangus, pisau, tajam, putus, makan nasi, sebab yang beradah. Hak sama-sama kenyang. Makan banyak, wajib pada adah kenyang. Minum air, minum banyak, wajib pada adah hilang dahaga. Tiba-tiba berpegang sebab yang beradah bekas dengan tabi'ah, semula jadi. Kafir ijma' ulama'. Dan jika etikad ia akan bahawa segala sebab ia beradah dan tadi bekas dengan zatnya, dan hanya senya bekas ia dengan kuah, dengan kuah, dengan kekuatan, sifat yang Tuhan jadikan pada telinga, pada mata, kuah yang Tuhan jadikan pada api panah, kuah yang Tuhan jadikan pada pisau tajam, dan hanya senyum berbekas ia dengan kuah yang dijadikan oleh Allah padanya, maka kau yang mutamak tiada jadi kafir, tapi etika mereka itu bid'ah, lagi haram. Pegangan yang dosa besar, pegangan yang bid'ah i'tiqadiyah, pegangan yang pasti, pegangan yang dosa besar. Amal ibadah tak akan diterima oleh Allah kerana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan setengah pandangan tak terima. Hak kata bekas dengan kuah ni tak kafir, tak terima. Mesti kafir. Sebab apa? Sebab bukan Allah yang buat. Kalau bukan Allah yang buat, Allah bukan Tuhan lah. Sebab makhluk Allah yang buat. Allah bukan Rabb, tauhid rububiyah. Allah bukan ilah, bukan semaya sebenar, yang bersifat istighna dan iftikar. Kita bicara wahdaniyah nanti, maksud bersifat iftikar, dengan bahawa kuah yang ada pada makhluk ni tidak iftikar, tidak berkendak kepada Allah. Sebab kuah tu sendiri we jadi dengar, kuah tu sendiri we jadi nampak, kuah tu sendiri we jadi hangus, we jadi putus, we jadi kenyang, we jadi nak dahaga. Adakah kuah tu iftikar berkendak pada Allah? Tak ada. Maka lucu Allah sebagai ilah, la ilaha illallah. Sebab apa? Lucu sifat iftikar. Setengah pandangan berpegang kuah bekas ni, dia tak terima kalau kata tak kafir. Walaupun pandangan tamat kata tak kafir, tapi pegang yang berdosa besar, amal ibadah tak terima. Rokok sujud, mensyirikkan Allah Ta'ala. Ni sama Tok Mung juga ni. Banyak cantik. Sedap sikit bunyi tu.
Oh, banyak cantik, semayang, puasa, wa amal sunat tu, wa amal sunat ni, baca Quran, berzikir, semayang sunat, puasa sunat, haji umrah sunat. Tapi akidah macam mana? Tak ada benda tu. Tak ada. Ni bukan benda kecil-kecil ni. Benda yang sangat besar. Dan pegangan yang salah-salah ni sangat meluah. Sangat meluah. Yang pegang salah-salah termasuk orang yang agamawan sekalipun. Ingat baik, fitnah akhir zaman, fitnah akidah. Sangat-sangat meluah. Tahu tadilah, kau duk tanya. Tapi saya tak akan ambil sikap tu. Saya tak akan tanya. Tapi setakat orang cerita itu pun kadang-kadang saya alih tajuk kadang-kadang. Tak mau dengar. Tak cerita pada siapa-siapa. Bertaubat dengan Allah. Perbanyakkan syukur kepada Allah. Kemudian kok depan tu kena perbanyakkan amal ibadah. Hak dulu tu ada terima belaka. Kena perbanyakkan amal ibadah. Lepas tu kena tinggal amal ibadah pahala yang berpahala walaupun kita mati. Kena banyak sedekah jariah. Kena gitu dah lah. Pastikan anak cucu kita tu beriman. Sebab waladin solihin dalam kitab pornografi, anak yang beriman. Anak yang beriman. Pastikan anak cucu kita berakidah. Jangan mengulangi yang kita terdahulu tak pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal puasa, ngaji Quran rajin, amal sunat rajin, tapi akidah sesak sangat Tapi pada zahirnya gitulah. Pada percakapan begitulah. Telinga comel dengar, mata comel nampak. Manis pegangan salah sangat-sangat satu dan meluah sangat-sangat. Kalau setakat perkara jahat, hok jelas rukun iman kena qada qada tu pun. Sebab tu ada dah ditajuk iman kena. Tapi hok ni pun ada juga ditajuk rukun iman kena. Sekalian qada qada, siang qada qada. Dah kuah kekuatan yang terletak di telinga, di mata, sekalian kau dah kotak. Jadi dengar, perbuatan Allah lah nya. Keesaan pada perbuatan. Nampak sesaan ni, perbuatan Allah lah. Kotak, keesaan Allah pada perbuatan. Ada juga tu pada tajuk rukun yang kenang tu, tapi dah erti. Bilang apa saja. Atau kita tekan molek. Kalau anak cucu kita tekan molek. Sebab apa? Biar anak cucu kita ni bekal ni, panggil apa ni? Dia panggil ni bekalan pahala tu lah. Ada orang ceramah tu. Anak cucu ni lah saham yang paling besar. Dia ceramah gitulah. Anak cucu mana? Anak cucu yang beriman. Anak cucu ni kalau orang Terengganu ni semayang belaka, tapi iman akidah macam mana? Biar kita mati tu, pahala kita masih lagi mari. Hak terdahulu dosa akidah salah, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Selicing tak ada dah dosanya. Bertaubat, berpegang akidah yang sebenar. Hak tu duk tekan fardu ain tauhid, fardu ain tauhid, fardu ain tauhid tu. Mana biar kita mati tu, sedekah jariah kita berjalan pahala, anak cucu kita beriman berjalan pahala. Sebab perkiraannya ala ibrah bi khawatimiha. Periktibaran seseorang tu bahagia ahli syurga, celaka ahli neraka di kesudahan. Kesudahan yang baik. Belajar, beriman, berakidah, beramal. Zahir batin taat, zahir batin taat. Gitu lah. Berilmu, beriman, berakidah, beramal. Zahir batin dengan ilmu. Bukan adah tradisi.
Cuma kita sekarang ni alhamdulillah dengan FB apa semua dia jadi luah. Jadi luah. Hak kata hak ustaz-ustaz apa semua tu dia ambil ni manfaat daripada FB lah. Ambil manfaat daripada FB. Tapi balik hakikat lah gitulah. Hakikat tetap dah baik syurga, jahat neraka, Allah Taala tetap dah pada azan. Alhamdulillah jadi baik qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terus tak mau teruk juga bahagian masing-masing. Dan sama itu afdal daripada basar pada hak yang baharu. Disambung sikit lagi lah hak berkaitan dengan samak basar pada kita ni. Hak bicaranya samak basar sifat Allah Subhanahu wa taala. Ni kitab besar. Jadi huraian yang lagi panjang kita tarik pada hak asas pegangan. Hak asas kita tarik. Macam mula tadi kan, ni cerita bab kalau kira bukan tajuk dia dah, tajuk kita sifat 20. Sifat Allah samak basar pada hak Allah Taala. Masuk samak basar pada yang baharu. Tak apalah. Mana kita besar pun kita boleh tarik kepada asas pegangan. Kita kena seperingat. Walaupun itu hanya rukun iman ke-6 sahaja. Sekalian qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.